Hai guys, apa kabar? How are you? Ni hao ma. Ya, jangan lupa subscribe, share YouTube channel cikgu iaitu Liana Maliki dan follow FB page cikgu, Cikgu Lina Science School sayang. Apa kabar anda semua hari ini? Cikgu harap kamu semua masih lagi bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita secara maya. Okey, jadi hari ini kita bertemu lagi di dalam tajuk Mikroorganisma Sains tahun 6 yang mana hari ini kita fokus kepada pencegahan penyakit berjangkit. Ya, ini sangat sesuai dengan keadaan semasa kita sekarang yang mana seluruh dunia sekarang diserang oleh pandemik COVID-19 ya. Cikgu pasti anda semua sekarang terkesan lah. Salah satu kesannya kita tak boleh belajar secara bersemuka di sekolah dan kita terpaksa belajar secara maya. Okey, jadi mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Kenapa boleh jatuh sakit? Ya, sedarkah kamu bahawa kita jatuh sakit apabila hari hujan, apabila cuaca terlalu sejuk ataupun kita terlalu letih? Tetapi sebenarnya ianya disebabkan oleh serangan bakteria ataupun virus ke atas tubuh badan kita. Okey, jom kita lihat mengapakah seseorang itu boleh jatuh sakit. Yang pertama, tidak menjaga kebersihan diri. Itu faktor utama. Kita mesti sentiasa menjaga kebersihan diri, terutamanya budak lelaki ya, pelajar-pelajar lelaki yang suka main tanah, main macam-macam lah. Dan juga budak perempuan ada juga yang main juga. Okey, jadi ini adalah salah satu punca mengapa kita boleh jatuh sakit. Yang keduanya, lalai terhadap isu semasa. Sekarang isu negara kita adalah semakin hari semakin ramai orang yang dijangkiti oleh virus COVID-19. Jadi kita ini leka sebenarnya sebab hari itu negara kita sudah pun berada di tahap yang agak selamat, tapi sekarang ini semakin membimbangkan. Okey, jadi semua kena ambil perhatian dengan isu kesihatan semasa. Dan yang ketiga, kurang rajin menjaga kesihatan diri. Kita mesti tahulah bila kita rasa kita kurang sihat, kita kena makan ubat ataupun jumpa dengan doktor. Jadi kena sentiasa berjaga-jaga. Okey. Bagaimana untuk mengelakkan penyakit berjangkit? Jadi ada beberapa amalan yang perlu kita buat, okey, untuk mengelakkan kita dijangkiti oleh penyakit. Antara contoh penyakit berjangkit yang mudahlah cikgu bagi contoh. Okey, demam campak, sel semak, okey, itu antara penyakit yang mudah berjangkit. Konjaktivitis iaitu sakit mata, sakit TB, okey, batuk, tuberkulosis. Jadi ini adalah antara penyakit-penyakit yang boleh berjangkit. Okey, jadi bagaimanakah caranya kita hendak mengelakkan? Okey, kita lihat yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Jadi sekarang ni amalan kita pada setiap hari. Sebelum masuk sekolah, cuci tangan. Apabila menyentuh sesuatu objek, kita cuci tangan. Jadi sentiasa mencuci tangan kerana dengan kerap mencuci tangan kita akan membunuh bakteria ataupun kuman-kuman. Okey, yang keduanya, tidak berkongsi peralatan peribadi dengan orang lain. Ini dua benda ataupun peralatan peribadi yang kita memang tidak boleh berkongsi ialah tuala mandi, okey, ataupun tuala muka dan juga berus gigi. Okey, ini adalah peralatan peribadi kebersihan kita sendiri yang tidak boleh dikongsi. Okey, yang ketiga adalah kuarantin pesakit yang mengidap penyakit berjangkit. Okey, kita bagi contoh sekarang COVID-19. Pesakit yang didapati positif dengan penyakit COVID-19 ini dikehendaki kuarantin. Maksud kuarantin adalah mengasingkan diri ataupun duduk seorang diri di dalam bilik yang bertutup. Tidak boleh bergaul dengan orang lain. Itu yang dimaksudkan dengan kuarantin. Contoh penyakit yang perlu kuarantin adalah penyakit denggi dan juga demam
Ya, 2 penyakit itu memerlukan kuarantin. Ada satu lagi, okey. Kalau kita terkena demam campak ataupun chicken pox, okey, tak boleh bergaul dengan orang. Okey, seterusnya penyediaan makanan yang bersih. Ya, jadi untuk menyedia makanan, pastikan sayur-sayuran ataupun lauk kamu dicuci terlebih dahulu. Peralatan untuk memasak juga mestilah bersih. Okey. Dan yang terakhir sekali, memasak air minuman. Yang ini wajib, mesti minum air yang sudah dimasak. Jangan kita buka pipe dan terus minum, sebab di dalam air ada banyak apa? Haiwan pula. Mikroorganisme apa yang suka hidup di dalam air? Ingat lagi, protozoa, alga, okey. Ini dan suka hidup di dalam air. Kalau masuk ke dalam perut kita akan menyebabkan kita sakit perut. Jadi tolong amalkan langkah-langkah pencegahan ini. Okey, selain daripada itu, amalan harian yang perlu kita terapkan sekarang, okey, bukan hari ini saja, bukan esok saja, pada setiap hari. Nak sihat, kita kenalah beringat. Sama seperti tadi, yang pertama sentiasa mencuci tangan. Selalu iklan di dalam TV sekarang ini, kerap cuci tangan, okey, ataupun bawa hand sanitizer apabila kita berada di luar. Okey, tetapi sebelum kamu makan, jika tangan kamu ada hand sanitizer, kamu kena cuci dahulu. Hand sanitizer dalam bahasa Melayunya cecair pembasmi kuman. Okey. Yang kedua, pastikan makanan yang sudah dimasak tidak terdedah. Maksudnya kamu kena tutuplah dan tidak dihinggapi oleh lalat. Kalau makanan sudah pun dihinggapi lalat, ada telur-telur lalat di sana, mungkin akan menyebabkan kita keracunan makanan. Bagaimana keracunan makanan tu? Cirit-birit, muntah, itu adalah tanda-tanda keracunan makanan. Seterusnya, simpan makanan di dalam bekas tertutup. Okay? Makanan yang sudah dimasak hendaklah disimpan di dalam bekas, okay? Dalam kontainer lah kata kita orang sini, ataupun simpan di dalam peti sejuk. Sebab ingat lagi kamu, mikroorganisme ini dia tidak aktif pada suhu yang kurang atau suhu yang rendah ataupun suhu yang sejuk. Okey, seterusnya, mandi gunakan sabun. Mesti cuci badan dengan sabun. Kaki kamu, kalau kamu bermain bola di dalam rumput, pastikan kaki kamu diberus. Cuci badan dengan bersih-bersih. Okey. Seterusnya, tutup hidung dan mulut ketika bersin, ketika batuk. Sekarang ini kita dah kena pakai penutup mulut, pelitup mulut dan hidung setiap kali kita berada di tempat awam, okey, untuk mengelakkan virus COVID-19. Dan yang terakhir sekali, elakkan melawat pesakit yang berisiko membawa penyakit berjangkit. Kalau kita tahu orang itu demam campak, tak perlu kita lawat dia. Kalau orang itu kawan kita ada kena penyakit demam tinggi, tak perlu lawat, tunggu sehingga dia sembuh, doakan sahaja. Okey. Jadi itu sahaja maklumat yang ingin cikgu sampaikan. Ya, kita telah pun tamat tajuk mikroorganisme. Jadi tugasan kamu selepas ini adalah kamu perlu melengkapkan lembaran bercetak yang telah diedarkan kepada kamu, iaitu latihan bertanidah. Dan yang kedua, bagi murid yang mempunyai data internet, bolehlah melengkapkan latihan online, cikgu, ya. Jadi ingatlah, orang yang berusaha adalah orang yang pasti akan berjaya. Jangan putus asa dengan pembelajaran kita sekarang ini. Walaupun kita belajar secara maya, cikgu tetap akan membimbing kamu. Apa-apa, kamu hanya perlu WhatsApp cikgu ataupun telefon cikgu sekiranya ada masalah. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.